Okay, Assalamualaikum. Selamat petang pada semua. Terima kasih pada Cikgu Hana kerana sudi meluangkan masa bersama kita untuk berbincang tentang wawancara. Sebelum tu kita mulakan kelas kita, wawancara kita dengan Al-Fatihah. Hari ini kita akan mendapatkan maklumat bersama Cikgu Hana tentang konsep etika kaunseling dan etika kaunseling di Malaysia oleh Persatuan Kaunselor Malaysia iaitu Perkama. Untuk soalan pertama, seperti yang kita tahu, negara kita ni sekarang dilanda wabak COVID-19 yang memberi impak ketara pada semua. Tak kira daripada segi pendidikan, pada kewangan semua kan. Jadi bagaimana seorang kaunselor di sebuah sekolah menyampaikan ataupun memberi khidmat nasihat pada para pelajar walaupun secara tidak bersemuka? Okey. Mula sekali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, saya cuba bantu apa yang saya boleh lah ya. Saya pun tak pasti sama ada input yang maklumat yang saya akan bagi ni boleh membantu you all untuk buat kerja you all ni. Okey, tapi apa yang berlaku ni COVID-19 ni sebenarnya sangat menyedihkan lah sebab kami ni adalah sebuah sekolah luar bandar. Ya, murid-murid ni yang jenis ibu ayah bekerja 2-3 pekerjaan dan murid-murid sendiri pun bekerja. Pagi pergi sekolah, petang dia pergi bekerja sampai malam. Besok dia datang sekolah balik. Itu adalah murid-murid kami di sini. Jadi bila berlaku COVID-19 ni, kebanyakan ibu ayah tidak dapat bekerja. Kan? Ibu ayah bekerja pun kadang-kadang sebulan, 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, macam itulah. So pendapatan mereka terjejas. Jadi kami boleh lihatlah ramai di kalangan murid-murid kami ni tidak hadir ke sekolah. Sebab nak mengurangkan kos belanja diorang pergi sekolah lah. Bas, transport bas dia kan. Lepas tu makan minum dia banyaklah sebab bukan seorang tu yang dalam sekolah ni, adik-adik dia orang ramai kan. Jadi apa yang kami di pihak bimbingan dan kaunseling sekolah SMK Puncak Alam 3 ni, apa yang kami buat, yang pertamanya kami kenal pasti murid-murid tersebut. Memang pengetua kami ni orang yang sangat prihatin. Kalau murid tak datang, dia akan bertanya kepada kami ni, guru-guru kaunseling, apa tindakan kami, apa yang kami buat. So kami biasanya akan berhubung dengan guru-guru tingkatan. Guru-guru tingkatan akan keluarkan surat 3 hari berturut-turut, dia akan keluarkan surat. 7 hari tak datang sekolah, tidak berturut-turut, dia akan keluarkan surat. Jadi surat tu akan sampai kepada kami lah, satu salinan. Jadi kami akan ke rumah murid. Kami akan buat program ziarah cakna. Kita pergi ke rumah murid, kita akan cuba kenal pasti apakah sebab murid ni tak datang sekolah. Okey? Ada di antara mereka tu yang memang tak datang sekolah sebab duduk di rumah untuk mengurangkan perbelanjaan. Ada di antaranya yang terpaksa ambil alih kerja mak dengan ayah, bantu mak dengan ayah. Diorang jadi food panda, macam tu. Jadi itulah kami, bila kami dah dapat tahu benda-benda macam ni, kami dapatkan data, kami dapatkan alamat, kami kenal pasti, kami serahkan laporan dapatan kami tu pada pengetua. Lepas ziarah cakna, kami buat program kasih prihatin, kongsi rezeki kasih prihatin. Dekat situ kami kumpul duit, cikgu semua alhamdulillah, cikgu-cikgu dekat sini mereka tak kedekut. Bila kami kata je kami nak kumpulkan duit untuk bagi sedikit bantuan barangan runcit ke, pakaian ke, keperluan murid ke, apa ke, mereka akan sumbang. Jadi kami memang dapat, cikgu tak kedekut lah, so kami dapat duit daripada guru-guru ni, so kami pergi hantar ke rumah murid-murid. Tapi dalam COVID-19 ni, dah sekarang ni cuti kan, apa yang kami baru buat pada 28 Oktober baru ni, saya berurusan dengan tokek kedai yang berhampiran dengan sekolah. Saya beritahu dia kami ada satu kepala murid RM30, apa yang kedai boleh bagi. So dia beritahu lah dia boleh bagi beras, susu, gula, tepung, minyak, macam tu kan.
So dia buat untuk berapa murid yang kami nak, berapa bajet yang kami ada. So dia buat, dia paket. So pada 28 hari bulan tu saya dengan rakan-rakan kaunselor saya ada 2 orang lagi. Lepas tu pengetua, penolong kanan HAM, unit kebajikan, kami turun pergi ke kedai tersebut. Kami edarkan makanan tu. Kami suruh murid datang, tapi kami beritahu mereka kena ikut SOP, kena pakai pelitup muka, kena jaga penjarakan, macam tu. Itu yang kami dapat buat lah, yang pakat ni lah. Okey, selain daripada tu, unit bimbingan dan kaunseling setiap hari akan bagi motivasi kepada murid, sama ada dalam bentuk poster, okey, jangan putus asa, teruskan usaha anda. Sebab diorang masa hari tu PKP kan, lepas tu bulan 6 diorang naik sekolah balik. Bila bulan 6 sampai kita nak mula PKP yang terbaru ni, dia selalu datang bilik kaunseling kata, cikgu saya tak suka pembelajaran online. Dia tak suka. Ada murid yang memang down sangat, sampai ke hari ni pun masih WhatsApp, cikgu saya tak ada motivasi, saya tak ada semangat, saya tak ada apa, macam tu. Murid-murid tu dia tak suka online sebab dia kata mak dia cuma ada 1 handphone, bapak dia ada 1 handphone, dia kata, tapi adik-adik dia 5 orang. So cikgu masing-masing nak buat Google Meet lah, nak suruh buat kerja online lah, nak kerja itu nak ini. So berebut, jadi diorang adik-adik pun gaduh lah. Tak siap kerja lah. Cikgu asyik tanya dah siap ke belum, siapa belum siap ni, update nama dalam grup WhatsApp kelas lah, apalah semua, jadi stres kat diorang. So kami selalu cuba untuk bantu mereka dengan memotivasikan mereka, dengan hantar pada mereka kata-kata yang bagi semangat pada dia. Lepas tu setiap hari kami ada 3 orang, kami pecah-pecah kerja. Orang ni dia akan bagi macam permainan untuk happy kami. Kita share kepada semua murid dalam sekolah ni. Kita bagi kepada guru tingkatan, dia akan masukkan dalam grup kelas dia. Sebab di sekolah ni setiap kelas tu ada WhatsApp group. So cikgu akan share di situ. Lepas tu kita orang buat Google Form, kita tengok berapa murid yang menyertai, siapa murid yang menyertai. Untuk menggalakkan dia menyertai, kami buat pertandingan kelas paling tinggi menyertai dan sebagainya. Cikgu paling banyak promote, kita buat macam tu. Jadi cikgu pun belum berlomba, murid pun belum berlomba nak masuk pertandingan. Jadi dari situ kita haraplah kita dapat membantu untuk meredakan stres murid-murid kita tu. Tapi kita tak berhubung terus dengan ibu bapa lah. Maksudnya kita dengan pelajar kita sahaja setakat ni lah. Assalamualaikum cikgu. Izin saya bertanya soalan seterusnya. Apakah perkara atau intipati yang menerapkan konsep yang digunakan pakai oleh Persatuan Pekamar semasa sesi kaunseling kepada seseorang individu? Tapi apa yang saya faham, sebab Pekamar ni, kita memang ikut garis panduan Pekamar sebenarnya, sebab kami ni di bawah lembaga kaunseling, lembaga kaunselor. Semuanya berdaftar di bawah lembaga kaunselor. Sebab tu kami boleh buat kaunseling di sekolah. Semuanya galakkan untuk mendaftar. Sebab apa-apa hal kalau tak mendaftar nanti berlaku apa-apa, tak ada siapalah yang nak selamatkan kami kan. Mungkin cikgu tahu adakah etika ataupun konsep kaunseling Malaysia ni dia sama tak dengan yang digunakan pakai oleh negara-negara lain? Saya rasa konsep dia sama je. Dia lebih kepada Pekamar ni lebih kepada memastikan kaunselor ni menjalankan sesi tu mengikut etika yang telah ditetapkan. Supaya kami ni taklah lebih-lebih sangat macam kami kaunselor sekolah, kami tak boleh kaunseling guru-guru. Hak kerja kami murid sahaja. Macam tu. Jadi di situlah saya nampaknya saya rasa setahu saya lah, bila kaunseling ni dia banyak kita banyak mengguna pakai yang antarabangsa punya. Tapi kita menyesuaikannya mengikut keadaan negara kita, keperluan negara kita, macam tu. Okey, seterusnya cikgu saya nak tanya, boleh tak cikgu share tentang etika kaunseling dekat Malaysia ni? Konsep dia. Etika kaunseling ya. Okey, yang pertamanya, etika kaunseling ni yang pertamanya ialah seorang kaunselor tu tak boleh judgemental. Kita jumpa murid, walaupun kita biasanya bila murid terutamanya bila murid dia rujuk lah, kita dah tahu dia okey, dia mencuri katakan. So bila dia datang jumpa kita tak boleh ada dalam kepala kita budak ni pencuri, tak boleh.
So kita kena counselling dulu baru kita faham kenapa sebenarnya dia mencuri. Walaupun perbuatan mencuri itu salah. Macam tu. Itu yang pertama, judgemental. Yang kedua, sesi counselling semua kena rahsia. Tak boleh nak cerita walaupun dengan sesama kita kaunselor. Tapi biasanya kami sesama kami ni kami bercerita dengan tak menyebut nama siapa dan siapa. Tapi kita tak ada budak ni kan dia ada masalah macam ni. So apa yang kita perlu buat? Sebab kita ada yang kaunselor yang sangat muda, ada kaunselor yang sangat tua, ada kaunselor yang banyak pengalaman. Walaupun dia muda, dia banyak pengalaman. Tengok di mana dia mengajar, di mana tempat dia bertugas. Kan? Jadi di situlah masing-masing ada yang membaca, yang ada pengalaman yang macam ni kan. Jadi kita gabungkan semua tu, kita bantu murid kita. Rasanya macam tu. Itulah antara etika kaunseling kita ni. Kita kena menerima murid tanpa syarat. Dia tak boleh kata, saya orang Melayu, saya tak nak lah budak tu. Bukan budak Islam, kita susah nak ni. Dia ada, kita kena, yang keempat ialah silang budaya. Kita kena faham juga, kita kena belajar juga, kita kena kendalikan juga masalah murid-murid yang berlainan bangsa dengan kita. Yang lain budaya dengan kita. Itulah etika dia yang selalunya kami terapkan, yang selalunya yang penting bagi kami, yang itulah dia. Okay, nak tanya lagi, macam mana proses kalau biasanya untuk kita buat kaunseling dekat pelajar? Okey. Kalau kaunseling individu, dia ada dua jenis, buku dengan kelompok. Okey, kalau kaunseling individu biasanya murid tu akan kalau murid yang dirujuk, guru tu rujuk. Kita terus keluarkan surat guru tu akan keluar akan isi borang rujukan murid, dia akan isi dan hantar kat kita. Lepas tu kita panggil budak tu. Kita panggil budak tu pun kita ada satu borang khas, borang kebenaran murid keluar kelas untuk sesi kaunseling. So murid tu akan bawa surat borang tu pergi jumpa guru dia sign. Kalau guru dia tak sign, kita tak bagi dia datang jumpa kita. Sebab tanpa borang-borang ni murid-murid kan budak-budak lagi, kita orang tua pun kalau ada peluang untuk kan melencong, kita melencong. Ni lagi budak-budak kan dalam sekolah pula tu kan. Okay. So tanpa borang tu nanti dia akan pergi main lah, apalah, macam-macam cerita lah kan. Okay. So bila dia dapat kebenaran dari cikgu dia, cikgu dia tulis kat situ pukul 12.03, dia bisa sampai kat kita dalam masa 2 minit, 3 minit sebab dekat ke kan dalam sekolah ke kan. Kita faham yang tu. Kalau dia lambat, dia tanya pergi mana, pergi toilet, dia jawab lah, cikgu ni jumpa saya, dia minta tolong dulu, mana surat daripada cikgu ni, kita macam tu lah. Tu murid-murid lah. Okay, alright. Lepas tu bila kita menjalankan sesi counselling dan sebagainya, kita akan maklumkan kepada murid tentang penstrukturan. Okey, awak ada cuma 5 minit je masa dengan cikgu untuk buat sesi kaunseling ni. Katalah contoh tapi biasanya bukan 5 minit, biasanya lama. Kalau dah bercakap dengan murid-murid ni, dia macam-macam nanti dia nak cerita. Kan? Okey. So kita akan beritahu dia, kita ada berapa minit dengan dia, kita beritahu dengan dia kena cerita benda yang sebenar, kalau dia nak kita tolong dia. Lepas tu kita beritahu dengan dia etika kerahsiaan itu penting. Kalau kita tak bagi tahu, kalau dia tak tahu, dia tak nak bercerita dengan kita, dia akan duduk keras, dia macam tu, especially murid yang dirujuk. Ya, okey. Jadi bila dia dah tahu kerahsiaan, kita beritahu dengan dia juga, okey, walaupun rahsia, tapi kalau benda ni melibatkan awak nak bunuh diri, melibatkan awak nak bunuh orang, awak nak cederakan diri awak nak menyakitkan orang, awak nak buat sesuatu yang merosakkan imej awak ke, masa depan awak ke, maruah awak ke, ibu bapa awak, orang yang terdekat dengan awak, kita terpaksa beritahu kepada pihak yang lebih yang berkenaan lah. Biasanya kalau kes-kes yang teruk-teruk macam tu, kami kaunseling ni akan terus rujuk kepada pengetua lah. Sebab kaunselor ni dia direct bawah pengetua. Dia bukan di bawah PK1 ke PKHAM ke PK-Koko ke, tak. Kami direct dengan pengetua. So kami biasanya berbincang. Pengetua kami sangat prihatin, sangat ambil berat tentang pelajar. Kalau kita cerita, tuan, murid kita sekian-sekian ni, dia mencuri tu sebab sekian-sekian ni. Okey, pengetua ni biasanya akan kata, okey nah, pergi rumah budak tu, tengok
Macam mana keluarga dia? Bapak dia kerja apa? Kita pastikan betul-betul sama tak dengan yang dekat dalam APDM dia tulis tu. Sama ke tidak, apa semua-semua tu. Jadi kita check kat situ. Dia kata, okay, kalau kita perlu bagi bantuan, kita bagi bantuan. Itulah. Jadi lepas tu bila dah selesai dengan budak ni, kita akan bagi dia satu lagi borang balik ke kelas. Kat situ tulis pukul berapa dia keluar bilik kaunseling, kita sign kat bawah tu, nanti dia sampai kelas, cikgu dia mesti bagi pada guru yang ada dalam kelas. Kalau kita tak keluarkan borang tu, cikgu akan WhatsApp, Kak Ana, budak sekian-sekian ni ada kat bilik kaunseling tak? Dia akan tanya kita, dia akan call ataupun WhatsApp. Kadang-kadang dia kata, budak ni tengah sesi ni kita tak jawab kan, dia akan call. Jadi bila kita tengok, call ni penting. Awak sekarang waktu apa? Waktu cikgu A. Okey, cikgu A call ni. Awak tak beritahu ke nak pergi kaunseling? Cikgu tak bagi surat. Dia kata okey. So kita akan cakap lah. So cikgu tu maklum lah. Macam tu. Ya, memang kena ada orang tu. Itu cara kami kat sini lah. Itu kalau kaunseling yang kaunseling individu. Kaunseling kelompok biasanya kami akan kumpulkan semua murid yang ada masalah yang sama. Katakan datang lambat. Kan? Jadi kami kumpulkan semua yang datang lewat tu, lepas tu kita buat sesi kaunseling. Biasanya dalam 5 ke 7 orang, saya tak suka ramai-ramai. Sebab bila ramai-ramai dia akan drag masa kita panjang sangat. So saya buat 2-3 kali sesi dengan budak, sesi kelompok datang lewat dengan budak yang berlainan. Okay, prosesnya sama. Borang kena keluar, lepas tu dapat keizinan cikgu dia, baru dia boleh datang. Lepas bila dia balik ke kelas tu, dia mesti bawa balik surat keluar bilik kaunseling tu, borang balik kelas tu, macam itulah prosesnya sama. Etika kaunseling dekat Malaysia ni dia sama ke untuk semua negara ke tak? Sama apa? Sama ke untuk macam negara-negara lain ke tak? Itulah macam saya cakap tadi, etika ni kebanyakannya sama. Cuma dia sesuaikan mengikut negara tu, keperluan kita. Kan, sebab kita orang Melayu, kita punya budaya lain daripada Mak Saleh punya kan. Kita biasanya ambil daripada Mak Saleh punya tu. Jadi dia sesuaikan balik dengan yang kita punya dekat situ. Lagipun dekat Malaysia ni kita ada kaunseling Islam berdasarkan kepada ayat Quran. Kita buat kaunseling dengan murid ikut ayat Quran, sunnah kan. Itulah macam tu. Last cikgu Ya. Cikgu pernah tak buat kaunseling? Lepas tu macam dia kaunseling tu macam melanggar etika lah. Etika kaunseling. Sesi tu macam melanggar etika kaunseling. Pernah tak? Macam melanggar etika kaunseling Dia melanggar etika rasanya setakat ni tak pernah. Tak pernah lagi. Tapi kalau di kalangan ibu bapa, dia kata kita salah buat tu, itu ada. Sebab dia ibu bapa tak faham kan apa yang kita buat. Dia kata kita salah. Macam kami pernah AADK setiap tahun datang sekolah untuk buat urine test murid. So kita pilih satu-satu murid yang kita rasa macam budak ni lain macam kan. Kita buat. Jadi ibu bapa ni bila dia tahu anak dia kena urine test, ada di kalangan mereka yang marah lah. Kenapa panggil anak saya tak terlibat pun, macam tu lah. Tapi setakat ni yang itu tak salah daripada etika, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Dia macam itulah. Ni, apakah cabaran terbesar yang pernah dilalui sepanjang menjadi kaunselor? Okey. Ni pengalaman orang murid didera oleh bapa dia sendiri. Okey. So dia datang sekolah, hari yang pertama tu dia datang, dia kata adik-beradik dia kena dera. Sebelum tu kakak dia kena dera dan kakak dia dah pindah sekolah lah. Dah dipindahkan kebajikan masyarakat ambil kakak dia. Right, so budak ni dia datang, masa tu dia tingkatan 5, dia kata cikgu, dia kata adik saya kena dera, kesian cikgu, mulut dia pecah. Dia bawa handphone, dia tunjuk mulut adik dia bengkak macam ni, mulut dia pecah, kena pukul dengan bapak. Adik kecil baru 2 tahun. So saya cakap dengan dia macam mana? Jom kita suruhlah mak awak bertindak dan apa. Mak dia tak nak. Mak dia kata pergi jumpa kaunselor, minta tolong dengan kaunselor. Mak dia minta suruh kaunselor pula tolong. Mak dia tak nak apa-apa. Kita ni macam mana kan? Budak tu dah datang lagi. Dan kita kan tengok budak tu pun teruk. So saya, apa yang saya buat, hari tu saya kata okey macam ni, awak balik dulu, tengok macam mana keadaan hari ni, awak bincang dulu dengan mak awak. Sebab cikgu tak boleh campur benda ni kat luar, cakap dengan dia.
awak bincang dulu. Lepas tu besok pagi dia datang, dia nangis, dia tunjuk diri dia sendiri lah, keadaan dia sendiri kan. Kata ni tak boleh jadi ni cakap. Lepas tu dia tak masuk kelas, dia duduk counselling, dia nangis dia kan. Jadi saya jumpa dengan pengetua saya, tanya dengan dia, dia tak saya nak bawa ke polis untuk saya buat report. Lepas tu pengetua tu kata, pergilah. Dia kata dah budak turun macam tu kan, kita takkan nak dia sampai mati kan. Jadi saya pun lepas sekolah hari tu dalam pukul 2 lebih macam tu, bawa dia pergi, kalau kat sini sekolah Puncak Alam, pergi report ke Sarjana Utama. So bawa dia pergi report kat situ sampai pukul 4 lebih, pukul 5 macam tu. Polis dekat situ untuk inspektor tu ni lah siasat. Okay. Saya kat situ memang macam, kita bukan anak kita kan, tapi mak dia tak mahu sebab bapak dia drug addict. Mak dia tak mahu terlibat sama. So saya terpaksalah dengan kereta saya bawa dia pergi balai polis tu. Sampai kat sana pun kita nak tunggu inspektor tu, banyak kerja kan. Kita tunggu dia pun, masa kita sampai tu dalam pukul nak dekat maghrib biasanya. Maghrib dah. Saya semayang kat sana. Maghrib apa semua. Lepas tu dalam pukul 8.30 macam tu baru inspektor tu panggil budak tu, ambil maklumat kan, aduan budak tu apa semua. Lepas tu panggil saya pula sebagai saksi apa benda yang budak tu cerita kat saya dan sebagainya kan. Lepas tu sampai pukul 12 lebih malam. Tapi dalam tempoh itu, ini kena off record ya. Tak boleh cerita tau dalam you all punya report ya. Okay. Just share macam ni. Okay, lepas tu dalam tempoh pukul 8 sampai pukul 12 tu budak ni tak balik, bapak dia call handphone dia. Lepas tu inspektor tu kata jawab, tapi jangan cakap dekat mana. Lepas tu dia jawab lah. Dia kata adalah dekat ni lah, dekat rumah cikgu kat mana, dia kata mai sini bapak datang ambil. Dia tak nak cakap. Lepas tu bapak dia tak dari mana dapat nombor telefon saya, dia call saya pula dekat situ. Masya Allah, saya takutnya masa tu. Saya tengok inspektor tu tengok saya. Saya kata nak jawab tak? Dia kata tak payah jawab. Yeah. So saya tak jawab. Lepas tu dia call lagi. Lepas tu inspektor tu cakap, okey, cakap saya di rumah. Cakap saya di rumah dengan anak tuan, tapi jangan beritahu rumah kat mana. Cakap macam tu. Okey, so jawab. Lepas tu dia tak puas hati bila kita cakap macam tu gitu. Ni, lepas tu inspektor kata okey, mati je phone tu. Gitu. Okay, so kita pun matikanlah phone tu. Sampai pukul 12 lebih malam. Lepas tu pukul 12 lebih, bayangkan nak balik tu gelap gelita. Kita pun takut. Budak tu lagi takut kan. Tapi inspektor tu baguslah. Dia berdua dengan kawan dia, dengan driver dia orang. Naik kereta polis, hantar budak tu balik. Saya ikut belakang lah. Hantar budak tu balik. Sampai kat rumah tu, tak tahulah apa urusan dia. Dia cakap dengan parents tu, kata budak tu, inspektor tu duduk bapak dia lah. Kan, benda dah jadi, dia dah ada report tentang kes tu kan. So, kalau buat apa-apa lagi, dia akan ditangkap. So, Alhamdulillah lah. Budak tu dah habis sekolah, adik dia pun datang balik ke sekolah ni. Rasa macam, tak ada apa-apa lah. Syukur Alhamdulillah. Maknanya, kita kalau ada kes-kes macam ni, kita kena report lah. Kita jangan biarkan. Betul. Itu yang benarnya. Okay, sebagai penutup, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih pada Cikgu Ana kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi maklumat dengan kita berkenaan tajuk kita tadi. Okay, semoga sedikit sebanyak input yang di-share ni dapat diterapkan dalam diri kita untuk menjadi seorang yang baik di masa akan datang, insya-Allah. Okay, kami mohon doa daripada Cikgu Ana supaya doakan kejayaan dan masa depan kami. Okay, itu saja daripada kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Semua.